Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Memalukan punya PhD, tetapi memalukan. Mungkin PhD yang dia punya itu, yang punya dia, yang dia ada itu sebenarnya boleh diberi nama sebagai Pizza Hut Delivery. Itu gelaran yang diberi oleh rakyat di luar sana, sahabat-sahabat semua. Sekali lagi hari ini Dewan Rakyat agak panas dengan soalan ini apabila YB Jelutung memberikan persoalan ya kepada Menteri Pengajian Tinggi. Dan menarik untuk kita dengar komen daripada Menteri Pengajian Tinggi ini, sahabat-sahabat semua. Memang padu, memang panas, memang pedas. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar jawapan daripada Menteri Pengajian ini dan juga soalan daripada YB Jelutung berkaitan dengan ahli parlimen yang mempunyai PhD tetapi amat memalukan. Jadi tanpa membuang masa, sahabat-sahabat semua, mari kita dengar ya video ini dan juga jawapan terbaik daripada Menteri Pengajian Tinggi. Terbaik. Kita tak boleh hanya nila setitik maka rosak susu sebelanga. Yang Mohd, sebenarnya Tuan Pengerusi, saya telah bahaskan ketika Yang Mohd Batu bahaskan mengenai Saya akan pemberian. jawab itu. Yang itu saya akan jawab. Ya, saya cuma sedikit saja saya akan sambung daripada Yang Mohd Ipoh Barat. Saya cuma minta supaya pihak kementerian mengadakan sebuah pusat atau kawalan akreditasi di mana kita boleh mengawal PhD dikeluarkan. Saya tak mau gunakan istilah permanent head damage. Ada juga yang katakan PhD adalah macam Pizza Hut delivery. Macam semua boleh dapat. Jadi saya kualitinya PhD ini dipersoalkan, menjadi momokkan oleh orang di luar sana. Lebih-lebih lagi baru-baru ini seorang ahli parlimen yang ada PhD yang mengaitkan parti DAP dengan komunis. Daripada USM pula, saya malu. Saya dari Pulau Pinang. Saya malu. Okey. So saya minta Yang Mohd Menteri untuk memastikan bahawa kita kawal supaya orang-orang ini PhD ini tak ada permanent head damage atau dimomokkan sebagai Pizza Hut delivery. Baik. Sila Menteri. Yang Mohd Tan Sri Speaker, saya belum habis jawab mengenai graduate employability, tapi tak apalah. Oleh kerana ini menjadi perhatian, saya ingin hanya menyatakan iaitu selepas seseorang graduan itu berjaya mendapat PhD, kementerian tidak mempunyai kawalan terhadap tindakan, kelakuan ataupun kenyataan oleh pemegang PhD tersebut. Kerana kita beranggapan bahawa kalaupun ada seseorang yang mempunyai PhD itu, dia tak semestinya menjadi pakar ataupun sempurna dan mengetahui segala-galanya. Dia mungkin pakar bidang dia, tapi yang lain-lain dia mungkin tidak mendalam dalam perkara itu. Jadi atas sebab itulah kita berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Tapi apapun selepas ini kita akan lebih ketat dalam soal kita untuk menentukan siapa yang boleh mengikuti program PhD dan sebagainya. Memang amat malanglah. Lebih-lebih lagi ia berlaku sebagai mereka yang keluar daripada sebuah universiti ternama seperti USM. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, pelbagai usaha akan kita lakukan, terutamanya hubungan yang rapat antara pihak universiti dengan juga pihak industri. Dan dalam perkara ini memang kita telah bangunkan pelbagai usaha sama dan kita juga ingin maklumkan bahawa dalam soal untuk kita meningkatkan kebolehpasaran graduan bagi tahun depan, kementerian akan memperkenalkan dan menawarkan pinjaman untuk pelajar-pelajar tahun akhir bagi mengikuti program pensijilan profesional yang mana pihak kerajaan kita telah menyediakan sebanyak 15 juta ringgit tabung bagi pelajar-pelajar tahun akhir. Mohon untuk mendapat sijil profesional supaya itu boleh bantu mereka untuk mendapat dan meningkatkan kebolehpasaran graduan.
Yang berhormat daripada Kepala Batas, Tampin dan sebagainya telah bangkitkan. Sorry Tan Sri Pengerusi, minta penjelasan daripada YB Menteri. Sama ada YB Menteri akan rancang untuk menurunkan ataupun menghenti intake untuk program-program pengajian yang kurang boleh pasaran. Itu memang antara perkara yang kita beri perhatian. Seperti yang dikatakan tadi, apabila kita mempunyai satu database yang lebih baik, kita telah dapat mengenal pasti program-program yang mengeluarkan graduan-graduan yang tidak mendapat pasaran yang baik. Dan daripada situ kita memang akan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi ini antara perkara yang akan kita lakukan. Beberapa yang berhormat telah bangkitkan mengenai soal pemberian penajaan dan juga beasiswa yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program penajaan Kementerian Pendidikan Tinggi bermatlamat menyedia dan meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih baik kepada kumpulan sasaran yang ditetapkan. Dan kita di kementerian, kita tidak memberi beasiswa kepada pihak umum, kepada orang ramai secara umumnya, tetapi kumpulan sasaran kita termasuklah pegawai awam yang sedang berkhidmat dalam ekosistem pendidikan tinggi dan hanya beberapa golongan pelajar tumpuan yang menepati matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh kementerian dalam bidang-bidang tertentu yang mana kita memberikan tajaan. Jadi sehingga tahun 2023 terdapat 18 program tajaan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, antaranya skim latihan akademik IPTA, skim latihan akademik Bumiputra, sub kepakaran, pasca kedoktoran, hadiah latihan persekutuan bagi staf bukan akademik IPTA dan hadiah latihan persekutuan pegawai pendidikan tinggi. Kita juga menyediakan penajaan bagi program-program dalam bentuk beasiswa dan mahasiswa seperti program My Brain Science, My Brain 2.0, beasiswa atlet cemerlang, beasiswa tokoh siswa, beasiswa pelajar cemerlang Politeknik dan derma siswa B40 TVET. Tahun 2024. Alright guys, itu dia sebenarnya tadi kita mendengar ya bagaimana soalan yang dikemukakan oleh YB Jelutung mengatakan ya adanya MP yang memalukan. Ya, nama saja ada PhD tetapi tindakan, kelakuan, kenyataan apa yang keluar daripada mulut itu seakan-akan mereka hanya seperti Pizza Hut delivery. Itu perumpamannya yang diberi gelaran oleh rakyat ya, tidak berkaitan sebenarnya dengan Pizza Hut. Jadi sebenarnya ya kenyataan fitnah, ya berbau hasutan, menghina, berniat jahat, sebenarnya ini adalah satu tindakan yang amat-amat memalukan. Jadi terbaik ya jawapan daripada Menteri Pengajian Tinggi ini memang padu dan mengena sangat ya kepada ahli parlimen daripada parti PAS ini yang dikenal sebagai Ustazah, Muslimat, pimpinan PAS dan sebagainya. Jadi terima kasih. Itu sedikit tambahan pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Dan terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.